tengah semayang jemaah di masjid, tiba-tiba telefon berdering. Boleh tak saya tutup telefon? Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh cakap dengan orang yang panggil. Dah tengah telefon, baru baca Fatihah, tak? Perang bunyi. Dia pun ambil tangan tekan gitu. Dan semayang. Nampak? Sama dengan hukum menggaru gata. Nampak? Kerana diganggu oleh perasaan gata sehingga tidak khusyuk. Maka ulama kata, kalau gata tu mengganggu khusyuk dia, maka harus dia angkat tangan dan garu dengan jari. Faham? Tapi kalau makna gata yang tidak berasa apa-apa saja je, tak payah garu. Makruh bergerak. Itu juga dengan tutup telefon, ganggu tak? Ganggu, tutup. Tak batal. Yang dah batal, kering-kering. Lalu aku mayang je. Faham tak? Tu balik awal. Faham? Jika imam terus rokok lepas baca Fatihah dalam solat subuh atau Jumaat, adakah makmum kena rokok juga baca Fatihah dulu? Jawabnya, kalau kita mari lewat dah imam rokok, kita rokok. Kalau kita mari awal, lepas imam takbir, kita takbir, imam rokok, tak boleh rokok. Habis Fatihah. Jika baca Fatihah dimatikan, mim pada hanum, contoh Maliki Yaumiddin dibaca Maliki Yaumiddin, adakah batal solat? Jawabnya, kalau kita sengaja mengubah huruf, hukumnya haram. Sengaja kita pergi ubah huruf nun ditukar jadi min, hukumnya haram. Tidak sengaja, tidak haram. Tapi wajib kena betulkan balik dengan huruf yang betul. Adapun orang yang baru belajar Quran, sebutan dia banyak salah, maka dimaaf pada syarak, cuma dia tak boleh jadi imam. Kerana nun baca min, lam alif baca nun. Faham? Pasal budak baru, mak nepik 14 hari baru betul. Takkan dia pandai selalu. Banyak salah. Tak apa. Pasal dia baru belajar. Dah? Soalan seterusnya. Apakah dimaksudkan dengan air mustakmal? Saya kurang faham. Boleh tak dibuat bersuci wuduk dan mandi junub? Air mustakmal ni wujud di sisi pandangan jumhur ulama, termasuk mazhab kita Syafi'i. Makna mustakmal yang telah dipakai guna untuk basuh ataupun mandi yang fardu. Mustakmal, bahasa Arab, bahasa Melayu, yang telah digunakan. Contoh air mustakmal, kita nak basuh muka ambil wuduk, kita tak ada pinggang bawah. Kita buka paip, basuh muka. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Rata dah air, tutup paip. Air dalam pinggang, mustakmalun. Air yang telah dipakai. Faham? Dan air mustakmal ni hukum guna kita juga dengan mandi junub. Kita nak mandi junub, kita pun masuk dalam beseng. Masuk duduk dalam, buka paip ujang ke atas, mandi. Rata tubuh, mandi junub. Selesai rata sekalian tubuh, tutup paip. Keluar pada beseng. Dalam beseng ada air tak? Itu air mustakmal. Air yang telah digunakan. Faham? Dan hukum dia benda mustakmal ni, tahirun ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak boleh buat bersuci. Maknanya dia suci, boleh minum, boleh makan, tapi nak akad hadas tak boleh. Faham tak? Dia tak boleh buat bersuci. Itu makna tahir, suci, tapi ghairu mutahhir, tidak boleh buat bersuci. Ambo boleh minum air tak mak? Boleh, tak ada masalah. Air mandi junub tadi, tubik pada beseng, sebeseng tu air mandi junub. Jerang buat air panas, orang mari rumah akak buat air teh, tak ada masalah. Tapi leceh lah kalau buat gitu. Tak, kemar mulut tengah. Tapi gitulah hukumnya bersih. Tak, tak ada masalah. Berapa kadar simpanan yang dikenakan zakat dan berapa lama tempoh simpanan yang diwajibkan zakat? Jawabnya simpanan sampai setahun kena zakat dan sampai cukup nisab. Nisab ni sukatan dia. Kalau kita baru dapat duit sejuta, tak kena zakat. Biar sejuta tu milik kita selama setahun. Dah banyak mana? Lebih kurang RM10,000 lah ni. Tapi ni mah turun lah ni. Faham? Siapa dia nak menega, nak untung, sekarang dah beli mah. Dia dalam masa 6 atau 7 tahun atau 10 tahun, dia akan turun sekejap. Lepas tu dia naik balik. Faham? Jadi kalau sekarang 100 apa?
140. 100 apa ni? Sekilo. Mah. Sekilo. Hari tu masih mahal 180, sekarang 160. 160. Kita beli 160 sekilo. Kaki dia akan naik balik 170,000. Kita jual sekilo tu boleh 10,000. Dah kalau kita beli 500 kilo bayar. Tu halal di sisi syarak. Faham tak? Pasal dia ada qabah. Nampak? Ada unjuk-mengunjuk. Dia cash. Nah. Dia mah tak ada turun sama tak ada. Dia turun kejap. Nah. Dia memang jenis mah dia gitu. Turun kejap. Nah. Lepas tu dia naik balik. Jadi baru ni lebih kurang 10,000. Jadi kalau kita ada RM10,000 selama setahun, kena zakat. Dah, RM250 saja. 2.5%. Tak? Ambil kalkulator maiding sekian lapang, tek kali 2.5%. Tak, cubit jawab selalu dah. Berapa sen kena keluar? Macam mana pula zakat harta motor kereta rumah? Tu tak kena zakat. Zakat harta yang kena zakat yang telah disenaraikan di dalam Al-Quran dan hadis. Faham? Umpamanya zakat harta yang kena zakat, dia ada mah dengan perak. Disimpan mah dengan perak, kena zakat kalau cukup nisab. Tak, dia simpan besi. Kena zakat tak? Tak kena zakat. Banyak mana ada dapat kapal kargo rumah. Tak kena zakat. Pasal besi bukan barang harta zakat. Nah, walaupun banyak, melainkan dia nega besi. Nega besi kena zakat, bukan atas nama besi, atas nama perniagaan. Faham? Atau yang mahal-mahal juga, macam dia ada mutiara, tak kena zakat. Dia ada platinum, nampak? Tak kena zakat. Dia ada permata, intang, beliang, zamrud, nilam, tak kena zakat belaka. Natang itu kok harta kita. Ada binatang yang kena zakat, benda lembu, kubah, kambing, bigi-bigi, unta. Faham? Ayam tak kena zakat. Dok ayam kita mahal pada unta, tak kena zakat kau. Unta 5,000 zakat, ayam dia 50,000. Ayam serama. Hak jalan dada dulu, kepala pada belakang. Nak 50,000 sekor ke 5 juta tak kena zakat. Tu bukan hayawan zakat. Jadi bukan semua harta kena zakat. Jadi kita ada rumah tak kena zakat. Nega rumah baru kena zakat. Ada kereta tak kena zakat. Nega kereta baru kena zakat. Saya sengeleng bangun lewat dan terlepas subuh. Bagus. Adakah saya kena niat qada atau niat seperti biasa solat subuh? Telah jemaah, setelah saya bangun, dah lewat sangat dah, 7:30. Jawabnya wajib kena niat qada. Faham? Tapi kalau kita tidur daripada awal, bangun tu habis waktu subuh, terus mayang subuh saja. Tak payah niat qada. Faham? Sengeleng pun haram lah. Soalan seterusnya. Apa sebenarnya hukum murtad? Ada orang guna tiada paksaan dalam Islam sebagai dalil. Apakah pandangan Ustaz? Kita tak ada pandangan. Kita bukan ulama fiqh, kita bukan ahli tafsir, bukan mufti dan bukan mujtahid. Kita hanya sampaikan pandangan-pandangan ulama. Faham? Jadi kita bukan boleh beri pandangan pun. Mereka masalah-masalah yang tak sebut oleh ulama boleh beri pandangan. Jadi ada orang kata tak boleh hukum orang murtad. Pasal apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Jawabnya kita nak kata tak boleh tu, tengok dulu. Yang pertama kita tengok Quran dulu. Ada tak hukum orang murtad? Tak ada dalam Quran, tengok dalam hadis. Jangan kata tak boleh selalu. Faham? Jadi kalau ada ayat Quran kata dah atau hadis kata dah, kita kata lain pada tu boleh tak? Tak boleh. Pasal tuang punya agama iaitulah Allah dan Rasul. Jadi dalam bab ni hukum. Nak cakap bab hukum, kita tak boleh serah pada pilot kapal terbang. Kita tak boleh serah pada tukang pasar mozik. Kita kena serah pada hukum orang yang buat agama. Allah dan Rasul, tuang punya agama.
Maka dalam bab tukar agama ni Nabi sebut dah, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad, yakni tukar agamanya, maka hendaklah engkau bunuh. Jelas tak lagi? Jelas dah. Bila jelas dah, tak ada pilihan atas kita. Nampak? Kalau tak ada lagi dijelaskan, maka tunggu kias para ulama. Ni jelas dah. Maka ulama tak payah kias, tak ada mazhab dah lah. Man baddala, barang siapa yang badda, yang menukar agamanya, nak faqtulu, maka hendaklah kamu menjatuhkan hukuman mati. Dah tiada paksaan. Tiada paksaan dalam agama, maksudnya orang yang bukan Islam, orang Islam tak boleh paksa masuk Islam. Faham? Adapun yang Islam dah, kita boleh paksa kerana ada hukuman di dalam Islam, dan dia telah Islam, maknanya dia telah terikat dengan peraturan dalam agama Islam. Sama macam hukum di pejabat-pejabat. Kalau kita kerja pejabat, faham? Contoh kau pandai lah, Ismail Darul Imam ke SUK ke, nak contohnya pejabat SUK, maka dia bila kerja dengan SUK, maka dia terikat tak dengan peraturan pejabat SUK? Terikat tak? Maka kalau kata wajib kena pakai seluar, dia kena wajib pakai seluar. Tak boleh dia pergi pakai kain pelekat masuk kerja. Faham? Kalau dia bos kata, apa pakai kain pelekat? Dengan singlet mari kerja. Nak? Ikut anda aku lah. Boleh tak jawab gitu? Tak boleh, pasal kamu terikat dengan pejabat kerajaan. Nak? Peraturan tu pun kena ikut kan? Tak boleh jawab ikut anda. Dia kena pakai seluar, kena pakai baju kemeja, kena pakai kasut, tak boleh pakai selipar. Peraturan tak? Dah terikat tak? Apa dia terikat? Pasal dia staff, dia kaki tangan. Dah kalau orang luar mari di pejabat nak berurusan pakai kain pelekat, boleh marah tak? Tak boleh marah. Pasal orang luar tidak terikat. Gitu juga dengan orang Islam. Orang Islam dah terikat dengan peraturan. Tukar agama, bunuh. Orang yang tak Islam lagi, tak terikat dengan peraturan. Faham tak? Kalau derhaka pada ibu bapa mertua, adakah dikira sama dengan derhaka dengan pak sendiri? Jawabnya, tidak ada istilah derhaka kepada bapa dan ibu mertua. Istilah derhaka ni hanyalah kepada bapa dan ibu kita sahaja. Adapun ibu dan bapa mertua, wajib kita hormat dan beradab dengan mereka. Kalau kita buat kurang ajar, berdosa besar. Faham? Tapi bab taat tak ada. Mana tok tua kata mari duduk sini awang. Kalau tidak, kita tak reba dunia akhirat. Kata tok tua, tak laku waktu tu. Faham? Dia bukan mak kita sungguh. Ada cicak tua. Dia mapuh dalam kolah, kena buang dan cuci kolah itu, atau masih dikira suci, boleh ambil wuduk. Binatang yang ada darah mengalir dengan binatang tak ada darah mengalir. Binatang yang ada darah mengalir, kalau mapuh di dalam air yang tak sapa dua kolah, maka air itu mutan najis dan kena basuh kolah tu. Kalau kolah tu kita dah boleh nak tungging, macam kolah seming, takkan nak akak, maka memada dengan jiruh tepinya dan seduk waktu beg keluar airnya. Ada pun jenis boleh akak macam beledi, wajib kena jiruh gitu. Faham? Kerana dia jijak, jenis ada darah mengalir. Ada pun binatang hak jenis hak tak ada darah mengalir macam serangga, tak ada masalah. Kita pergi ubuh dalam tu, kalau air sedikit macam air kopi, kita pergi ambil semua, bubuh dalam mapuh dalam air kopi, air itu najis yang tidak dimaaf. Semut masuk sendiri, dia puas dah hidup, dia pun masuk diri dalam air kopi, mapuhlah dia, tak ada masalah, dimaaf pada syarak. Dah kalau tak mapuh, dua binatang saja menajiskan, anjing dengan babi. Hak lain tak ada masalah kalau tak mati. Tak? Tengah-tengah maknanya duduk gula, orang nak makan puluk, tak. Kuih di bawah nampak keras, kuih di bawah nampak keras. Tak? Niat ke tulang peha. Tengok tu beg kura sekor. Nampak boleh ada balik masuklah parit. Tak ada masalah. Tidak najis kerana dia tu beg hidup. Jangan mapuh sudah. Bila mapuh dia jadi bakar. Kategori mana isteri keluar rumah tak ada izin suami?
Kalau beli kelengkapan anak sekolah kena minta izin ke tak? Jawabnya wajib seorang isteri keluar rumah dengan izin suami. Hak tu hukum hak asal. Kerana Nabi kata ayyuma mar'atin kharajat min baiti zawjiha bi ghairi iznihi la'anat hal malaikatu hatta tusbiha wa fi riwayatin hatta tarji'a. Mana-mana isteri yang keluar daripada rumah tanpa izin daripada suaminya, maka telah melaknat oleh malaikat akan isteri itu sampai waktu subuh, dan satu hadis yang lain sampai dia balik semula ke rumah. Asal gitulah hukum. Nah, kemudian dalam bab rumah tangga, dia pun tanya, dah kalau nak beli maknanya beg sekolah anak kena minta izin juga? Jawabnya ya, nak keluar rumah kena minta izin. Faham? Tak boleh ikut say. Nak pasal keluar nak pergi beli beg sekolah, nak jauh juga tu. Jalan Bangor. Nampak? Syarikat kelas masuk pilih. Bukan dekat. Nak kasih sekolah ada, stocking ada, beg sekolah pun ada tuan-tuan. Jadi kalau lelaki tu tengok tak ada, ngamuk tak dia? Ngamuk kalau jenis tak ada tak ada masalah. Jenis kau tak boleh, marah dia. Tak, maka kena minta izin. Dah patulah ke mana nak mudah? Patulah berurusan molek-molek dengan suami. Cara mana kita nak minta izin, maka berbeza dengan keadaan rumah tangga yang berbeza. Ada suami, ada beri kepada orang, layah khabar lain kali kalau nak beli barang-barang penting, layah khabar lah. Jadi senang gitu. Suami kita jangan ambil kuasa betul. Kerana siang ke dia jadi dosa. Kita ambil hukum tersamu, berlebih kurang. Jangan keras sangat. Tak, hak mustahak, tak ayah kabur saya pun tak apa. Contoh tak ada minyaknya. Nak mesej ketuk lelaki, tak ada piti dah mesej. Lain kena blok. Lepas tu nak goreng tak boleh. Balik lagi ngamuk tak goreng ikan. Nak tu beg, nak kabur laki tak boleh nak mesej. Faham? Jadi kalau benda gitu berat tak orang? Berat. Jadi kabur hak benda mustahak. Kalau hak tak mustahak, nak pergi jalan rumah kakak. Faham? Nak pergi makan angin, wajib kena kabur lah tu. Pesan gitu. Jadi dia ada izin yang khas, ada izin yang umum. Umum ni sekali kabur je. Jadi sekali kabur je bang dah. Bila kita nak pergi hantar anak sekolah, kalau kita keluar nak pergi beli apa-apa, barang-barang keperluan, kita minta izin sekali ni lah. Lain kali tak payah minta izin lah. Suami dia kata boleh lah gitu. Maka dia panggil izin yang umum. Sekali izin saja. Bila-bila perlu boleh tubik.